Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara paparan utama untuk malam ini. Daftar dan suntik di Sabah diperhebat. Pusat saringan pandu lalu pertama di Miri. Keluar masuk Bintulu, wajib jalani saringan RT-PCR. Ya Allah, ya Tuhan. Itu tadi visual kebakaran melibatkan 3 rumah di Kampung Haji Baki, Kuching pada petang tadi. 6 penghuni hilang tempat tinggal selepas salah sebuah kediaman musnah sama sekali dalam kejadian sekitar jam 3 petang itu. 2 lagi rumah masing-masing dengan 12 dan 3 penghuni terjejas 10%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang Muhammad Rafi Saibi, operasi pemadaman melibatkan BBP Batu Lintang dan Tabuan Jaya. Katanya tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Ya Allah, ya Tuhan. Safety diri sendirilah, and then dia untuk meyakinkan lagi kita selain daripada melindungi diri sendiri daripada macam menggunakan mask, sanitizer, dia salah satu vaksin yang baik jugalah untuk diri sendiri. Dia lagi memudahkanlah, so macam yang kita lagi kadang-kadang ada satu sekatan jalan apa semua, dia mudahlah untuk kami di sini. Tak perlu jauh-jauh lagi. Program Outreach PICK COVID-19 nyata memudahkan penduduk di Pulau Tanjung Aru Sandakan. Sekaligus penduduk tidak perlu menaiki bot ke Bandar Sandakan untuk mendapatkan vaksin. Bagi seorang lagi penduduk kampung itu, dengan pengambilan vaksin, dia lebih yakin untuk menjalankan aktiviti harian. Kerja pun senang, habis kita kadang-kadang ditanya sudah vaksin, jadi kita susah jual hati kan, belum vaksin lagi. Kadang-kadang kita ditanya, majikan sudah vaksin, belum, jadi majikan pun bingung juga sama kita. Sebagai permulaan, 400 orang penduduk pulau itu diberikan suntikan vaksin. Akan ada kampung-kampung yang akan perlu pergi ke kampung yang bersebelahan, yang berdekatan ketika program ini dilaksanakan. Sebab kita tak mampu untuk buka di setiap kampung. So kampung yang ramai itu duduk kat situ, yang dekat datang ke tempat tersebutlah. Jadi anggaran kita dalam hampir 6,000 penerima yang kita patut beri vaksin. Antara cabaran menjalankan program outreach di pulau termasuk mengetahui jadual air pasang surut apabila menaiki bot. Selain penyusunan masa yang teliti dalam memastikan vaksin dibawa dalam keadaan yang baik. Sementara itu, program Jom Daftar Vaksin diadakan di Surau Taman Milenium Tawau. Semuanya bagi memastikan lebih 1,500 penduduk kawasan Seri Tanjung tidak ketinggalan menerima vaksin. Selain pendaftaran secara manual, penerangan turut diberikan bagi memastikan penduduk yakin. Yang kita masuk kawasan Taman Perumahan, kebanyakan Chinese yang ada daftar vaksin. Melayu ada kurang. Kurang. Mungkin ada apa salah faham lah. Itulah terpaksa kita turun minta pandangan tadi kan supaya kita boleh bantu. Terutama sekali lah mereka yang daftar vaksin. Usaha yang tepat masanya, memandangkan peratusan yang mendaftar untuk vaksinasi ini agak kurang, terutama sekali di negeri Sabah ni lah. Jadi atas usaha yang ditunjukkan, kita menyokong usaha ini dan kita mengharapkan lebih ramai lagi yang hadir untuk mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin.
Isu ini turut mendapat perhatian Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kata beliau, bagi meningkatkan jumlah pendaftaran, Tentera Darat Malaysia akan terlibat sama dalam memperkasa program outreach PICK COVID-19. Antaranya dengan menyediakan Combat Medic Vaccination Program COVID-19 CMTV khusus untuk penduduk pedalaman. Jelas Ismail, CMTV membabitkan kawasan yang tidak mempunyai akses jalan ataupun sukar dilalui dan memakan masa sehingga 7 jam. Mereka tidak perlu keluar untuk mendapatkan vaksin kerana akan menyukarkan pergerakan mereka. Instead of mereka datang kepada kita, keluar, kita pergi kepada mereka. Itu konsep dia, iaitu kita ke kampung mereka. Jadi kita akan menggunakan apa saja kenderaan yang ada pada kita, sama ada menggunakan truk atau menggunakan helikopter sekalipun untuk sampai ke tempat mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program vaksinasi pandu lalu peringkat Division ke-5 Infanteri di Pengkalan Tentera Darat Kem Lok Kawi tengah hari tadi. Sementara itu, Universiti Malaysia Sabah UMS umum penangguhan operasi PPV di sana. Penangguhan itu akan bermula pada 28 Jun ini sehingga 2 Julai 2021. Jelas penolong Naib Chancellor UMS Profesor Madya Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim, penghentian sementara operasi ini disebabkan faktor luar kawalan UMS. Sepanjang tempoh berkenaan, tiada suntikan vaksin COVID-19 akan diberikan. Jelasnya pengurusan UMS akan memaklumkan perkembangan terkini mengenai operasi PPV IPT UMS dari semasa ke semasa. Pusat Saringan COVID-19 Pandu Lalu pertama di Miri akan mula beroperasi 28 Jun ini. Lokasinya di Stadium Tertutup Miri. Projek bernilai RM45,000 di bawah inisiatif Kita Jaga Miri ini memberi keutamaan kepada golongan kurang upaya. Ia termasuk warga emas, wanita mengandung dan kanak-kanak. Buat masa ini, kemudahan pandu lalu itu hanya menerima orang ramai menerusi janji temu. Ini bermakna mereka yang datang secara walk-in tidak akan diterima. Keputusan ujian akan dikeluarkan dalam tempoh 48 hingga 72 jam selepas saringan dilakukan. Sebaik beroperasi sepenuhnya, kemudahan berkenaan dijangka mampu menjalankan sehingga 100 ujian sehari. 491 kes baru COVID-19 hari ini menjadikan kes keseluruhan di Sarawak kini mencecah 63,311. Di Sabah pula 189 kes baru direkodkan dengan kes kumulatif setakat ini berjumlah 68,577. Di Labuan berlaku penurunan jumlah kes baru iaitu 99 kes berbanding 123 kes semalam. Beberapa ketetapan baru telah ditambah dalam tata cara kemasukan ke Sarawak berkuat kuasa serta-merta bagi membendung penularan varian yang membimbangkan VOC COVID-19. Ia termasuk mewajibkan semua pengembara dari India, Nepal, Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka menjalani ujian RT-PCR COVID-19 3 hari sebelum berlepas dan semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa PMA serta menjalani kuarantin wajib selama 21 hari di First Point of Entry FPOE. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, mereka juga perlu mempunyai keputusan RT-PCR negatif pada hari ke-18 sebelum dibenarkan masuk ke Sarawak. Bagi pengembara dari Labuan pula, mereka yang mempunyai sejarah berada di pulau itu dalam tempoh 21 hari tidak dibenarkan memasuki Sarawak buat sementara waktu, kecuali bagi tujuan kecemasan dengan mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada JPBN Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu masih mewajibkan ujian RT-PCR 3 hari sebelum masuk atau keluar dari bahagian itu. Peraturan ini tertakluk kepada semua penduduk asal atau pengunjung dari luar daerah itu dengan mengemukakan surat ujian saringan semasa di Sekatan Jalan Raya SJR. Menurut pemangku Pegawai Daerah Tatau Kelvin Ligong, kawalan di SJR perlu diteliti terutama melibatkan tujuan ke kawasan pedalaman. Ia selepas peningkatan kluster di Tatau yang berpunca dari jangkitan dalam komuniti melibatkan rumah panjang dan juga penduduk setempat. 10 kluster yang masih aktif dan pada beberapa hari yang lepas kita boleh lihat saban hari kes
meningkat, dan juga 3 hari yang lepas juga kita lihat secara berterusan kluster wujud di daerah Tatau. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tatau DSP Jamie Racy menegaskan tiada budi bicara untuk kesalahan SOP COVID-19. Kita dapat maklumat ada aktiviti-aktiviti contohnya seperti sabung ayam, ngetas kulit dan apa juga aktiviti yang melibatkan orang ramai, kita akan bertindak dan mengambil tindakan kompound ke atas penganjur dan juga masyarakat yang melakukan aktiviti yang melanggar SOP ini. Bahagian Bintulu telah mencatatkan lebih 760 kes dalam tempoh 14 hari. 390 kes aktif direkodkan di daerah Tatau melibatkan 10 kluster, antaranya kluster Jalan Baru Tatau, Jalan Kuala Tatau dan Sungai Separai. Di Sipitang, polis mengesahkan ada individu yang dikuarantin lolos secara diam-diam. Individu tidak bertanggungjawab ini menggunakan pelbagai helah agar tidak dikesan pihak berkuasa. Antaranya mengenakan baju lengan panjang dan membuka gelang kuarantin yang diberi oleh Jabatan Kesihatan. Mereka ini keluar untuk keluar bersuka-suka ataupun ada tujuan tertentu walaupun telah dikuarantin, ini yang menyebabkan peningkatan ataupun penularan virus ini secara mendadak di kawasan-kawasan tertentu, termasuk sekali di kawasan yang di luar jangkauan atau pemantauan pihak polis. Walaupun kita ada tim pemantau bagi menghalang pergerakan mereka, kita akan buat spot check. Maksudnya di sini senarai nama-nama yang kita perolehi daripada pihak KKM, kita akan pergi pantau ataupun buat spot check dari rumah ke rumah penghuni-penghuni ataupun orang di kuarantin ini untuk memastikan mereka tidak bergerak dan mereka keluar saja didapati tidak ada di kawasan rumah ini atau di kediaman mereka, kita akan keluarkan kompon. Kita tidak boleh berkompromi dengan orang kerana ini melibatkan keselamatan, kesejahteraan dan juga kesihatan semua organ negara. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan pematuhan Sekatan Jalan Raya di Sipitang pada Jumaat. Selain menambah kegerapan waktu rondaan, Campin berkata operasi Sekatan Jalan Raya juga akan diperketatkan lagi terutama di ketiga-tiga SJR di sempadan daerah itu. SJR tersebut adalah di sempadan Sindumin Lawas, Kampung Naruyan Mansapul dan Sipitang Kemabung. Di waktu sukar ini, ramai keluarga hilang punca pendapatan. Ada yang terpaksa ikat perut demi meneruskan hidup. Ini realiti yang dihadapi sebahagian daripada kita pada waktu ini. Merasai kepayahan yang terpaksa diharungi kelompok yang terkesan, Persatuan Kebajikan Kuching Food Aid tampil dengan inisiatif bagi meringankan beban mereka. Jelas koordinator Badan Bukan Kerajaan NGO itu, Maria Muhammad, mereka bukan berniat mengambil alih tugas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebaliknya berganding bahu demi kepentingan rakyat yang terjejas. Ada sidaknya madah kita nak ambil kerja kebajikan, ada sidak madah kita nak ambil kerja kerajaan. Tapi salah sama sekali. Sebabnya bergantung pada niat. NGO-NGO lain juga, bukan hanya Kuching Food Aid. Kita menerima donation daripada publik, daripada masyarakat, daripada syarikat, korporat macamnya. So biasanya tumpuan kita tu adalah untuk membantu sidaknya yang kurang berkemampuan. Tidak kira sidaknya tidak mengira parti politik, tidak mengira bangsa, agama. Jadi kita ketepikan benda ya. Menurut Maria, pihak NGO cuba menyediakan keperluan asas bergantung kepada situasi dan keadaan semasa penerima. Namun orang awam juga dinasihatkan untuk tidak mengambil kesempatan dengan menyerahkan maklumat tidak benar yang boleh mengganggu proses pengagihan makanan. Kadang-kadang dalam satu keluarga 3 orang pemohon sekali. Jadi ialah pentingnya tadi apabila tim tu bila kami menerima senarai nama ataupun pemohon, kita akan bagi dalam masa sehari 2 untuk buat checking, untuk buat due diligence. Satunya kita akan rujuk kepada pihak berkuasa tempatan, macam Madis Daerah, pejabat daerah tentang senarai nama yang sama ada masih wujudkah. Kadang-kadang kita menerima nama yang masih wujud dalam macam yang mungkin dah meninggal dunia. Tapi orang memohon bagi pihaknya. Maria berkata demikian di Ibu Pejabat Kuching Food Aid selepas menyiapkan bekalan makanan untuk dihantar ke kawasan Beladin Betong bermula Ahad. Kuching Food Aid dengan kerjasama Kelab Penyokong Manchester United Sarawak akan mengedarkan 209 bakul makanan kepada 3 buah kampung di kawasan itu. Ini melibatkan Kampung Hilir, Kampung Tengah dan Kampung Hulu Beladin yang terletak 160 km dari Bandaraya Kuching.
Dengan itu, sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.